Jangan buat live. Ni dah ada soalan ni. Ada soalan tak? Sembang raya dulu lah Bertukar dah ni kot. Ha. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Tim Pagi Suria diwarnakan oleh 10 warna lip matte OBT dan Glow Glowing Beauty Skin Cantik Way. Follow Facebook dan Instagram Glow Glowing HQ atau dapatkan di semua toko jamu hari ini. Ya, tim Pagi Suria pagi ini Fizi Ali, Ajak dan juga Ise. Dan dah sampai dah, Se. Ha, siapa lagi yang akan teman kita hari Jumaat yang penuh barakah ni? Cik Man. Cik Man. Ya, saya. Assalamualaikum. Apa salah Cik Man? Sihat Fizi? Isi aja. Tak nampak pakai sari tu. Takkan Cik Man pakai sehari. Sanggup kita tengok pusat dia. Aku nak cakap. Aduh. Cik Man, selamat Hari Raya Cik Man. Selamat Hari Raya Isi, Fizi aja. Cik Man minta maaf kalau ada salah silap terkasar Yelah. bahasa terkutuk terkata je selama kita on air ke kadang mana tahu Yelah, ada yelah. kecil hati ke apa Cik Man. Sama-sama Cik Man jugalah. Cik Man banyak di belakang. Bahkan kutuk kita punya. Aduh. Satu sama Cik Man Satu sama. Cuma itulah bila sekarang kita janggal sikit. Kita ni biasa sebelum ni kan kita biasa bersalam kan. Tapi bila Cik Man masuk tadi kita macam alamak nak salam tak nak salam tak nak. Itulah tu. Macam mana Cik Man? Dia apa ke benda macam tu? dia tak ada masalah sebab orang faham PKP. Orang tak boleh claim kita sombong. Cuma mungkin kalau misal kata balik ke kampung tu ada macam golongan veteran dia apalah kau tak salam lah nyombong. Kita maklumkanlah kan sebab dia orang ni antara yang risiko untuk apa kan. Yelah betul lah. Betul lah. Lapik kain tudung lah Cik Man. Salam Okay. lapik kain tudung, lapik kain telekung kan macam tu. Itu ya perempuan ada tudung yang macam kita ni. Balik kampung pakai tudung Cik Man. Tak masalah. Tapi maksudnya kalau kita jumpa perempuan tu boleh lah ambil tudung dia kita salam dia. Tak boleh. Oh, tak boleh. Kenapa pula salah perempuan pula? Oh, yelah tak boleh kan. Sebab biasa lelaki kalau jumpa lelaki mana ada tudung. Tembul. Kalau kau jumpa lelaki tu ada tudung sesuatu. Aduh. Okey. Okey, jadi untuk hari ni kita buka lah talian kita pada pendengar Suria kan. Nak tanya soalan pada Cik Man tak ada masalah. Boleh terus call kami 0377242115. Ataupun boleh je hantarkan dekat WhatsApp kami 0125551053. Alright, sambil-sambil dengar kita ni boleh tengok juga Cik Man tengah buat live Instagram. Alright. Live radio sambil makan rempeyek. Cik Man, bagi tahu nama Haji Cik Man. Pio Azman Official. Baik. Alright. Alright. Ini dia drama band satu-satu Suria. Cik Man ada IG yang fake account. Orang lain ada. Tapi nama Azman Pio Ada. Banyak. Cuma ada sekali tu Cik Man bagi salam dia, awak ada masalah apa-apa buat? Oh tak, dia kata saja sebab saya nak letak nama ni supaya nak selamatkan nama ID ustaz yang asal orang lain tak ambil. Kan nama Pio Azman, sebelum ni Pio Azman. okey. So dia ambil supaya orang lain tak ambil. Sebab tu dia dah bagi password balik. Dah bagi dah. Bagusnya. Baik. Lelaki muan. Laki lah. Lebih dia okey lah kerja semua. Jom. Kalau perempuan Sekejap, dah. soalan ni boleh kot? Tapi ada yang buat juga Yang perempuan? Yang perempuan form 3, Cik Man jumpa dia dekat Pahang. Lepas tu dia buat fan punya tu lah. Tak lama Cik Man, 2 tahun dia tunggu. 2 tahun tunggu dah boleh jalan. Hello? kerja tu. Selamat pagi, siapa tu? Hafiz daripada Johor Bahru Johor. Okey Hafiz, sebelum tu kami nak tahu dulu soalan awak kepada Cik Man berkenaan dengan apa tu? Okey, pasal puasa yang mak saya ni dulu dia sakit. Okey, apa pendek dulu berkenaan dengan apa? Puasa apa? Puasa yang kena bayar fidyah ke tak kena puasa? Okey, boleh. Kejap Ajak ni yang WhatsApp ni kau standby untuk kejap lagi Ni aku Boleh. selang satu talk set. Kita terus ambil ni. Nak selang talk set dulu. Ada Hafiz Okey. Right. Tim Pagi Suria diwarnakan oleh 10 warna lip matte OBT dan Glow Glowing Beauty Skin Cantik Way. Follow Facebook dan Instagram Glow Glowing HQ atau dapatkan di semua toko jamu hari ini. Tim Pagi Suria bersama dengan Pio Azman. Cik Man. Ya, saya. Biasanya kalau sebelum puasa Cik Man datang bawa karipap. Hari ni tak ada ke? Bila masa pula aku puasa buat karipap? Sebelum puasa. Sebelum puasa. Hari ni tak ada karipap nasi Tak lemak ada. ke? Selalu jual gerai tu pun dah PKP tak boleh jual dah. Dah habis lah. Okey, tapi tak apa Cik Man. Itu soalan-soalan mudah tu. Ini ada soalan-soalan susah sikit sebab kita ada pemanggil daripada Johor. Hafiz nama dia. Hafiz. Assalamualaikum. Assalamualaikum Cik Man. Waalaikumsalam saudara Hafiz ya. Selamat Hari Raya. Selamat Raya. Hafiz apa tu? Ada persoalannya tu, Fiz. Saya Silakan. nak tanyakan bagi pihak mak saya lah kan. Okey. Dia masa zaman dia muda-muda dulu dia tak boleh puasa, dia sakit tak macam kalau dia puasa dia akan
boleh menyebabkan dia tak sihat, macam dia boleh pensan dan sebagainya. Okey. Dia dah banyak tinggalkan puasa. Okey. Dia sekarang ni dia ada tanya orang kata kena ganti puasa dan juga kena bayar fidyah. Mana satu yang betul, Cik Man? Mak. Kalau boleh bayar fidyah saja ke ataupun kena ganti puasa? Sebab dia tak ingat dah berapa lama dah ganti puasa. Laju Mak- cakap. Macam rap. Ini ingatkan Eminem call. Sasul pun. Ini masih hidup lagi ke dah meninggal? Masih hidup lagi. Masih hidup, tak perlu ganti, tak perlu bayar apa-apa. Tak perlu buat apa-apa. Sebab dia masih ada kebarangkalian untuk dia sihat sebagaimana biasa dan menggantikan puasa yang telah ditinggalkan. Laju juga Cik Man. Ni Eminem versi 2. Boleh eh? tak payah ganti? Yes, dia ada kebarangkalian untuk sihat dan menggantikan semua puasanya yang terdahulu. Kisah bayar fidyah dengan ganti puasa oleh waris ini adalah orang yang sudah meninggal dunia. Kecuali kalau mak ada satu penyakit yang doktor kata takkan sembuh sampai bila-bila. Okey. Maknanya ada kebarangkalian dia sihat, maka tak perlu buat apa-apa. Jadi untuk Cik Man dia. macam mak dia sendiri kena memang tak payah ganti apa-apa langsung lah. tak payah ganti apa-apa. Waktu sihat nanti baru ganti. Alhamdulillah, satu je jawapan daripada Cik Man. Terima kasih kepada semua pendengar dan juga Hafiz. Sabar. Dia tak bercakap lagi Kan tu. semua nak cakap laju ni, kenapa? Boleh pis eh? Cik Man, maksudnya dia tak payah ganti puasa lah. Maksudnya dia boleh dah sihat ni dia ganti puasa lah. Bila dah sihat nanti dia ganti balik puasa dia. Tapi dia tak ingat apa-apa, dia main puasa je boleh kan? Okey, bagi kes tak ingat berapa, pilih jumlah yang paling dia yakin. Tak ada masalah, insya-Allah. Terima kasih Cik Man. Okey, Sama, sama habis tu jumpa lagi apa tadi berjohor. Kalau dia beri pilihan pada saya untuk pilih hari, saya pilih sehari je lah Cik Man. Allah, yang paling yakin Kau bukan yang yakin paling sehari kau tinggalkan? Kau ni kalau tambah-tambah setahun ni kau ni. Okeylah, boleh lagi call kami 0377242115 tanya apa saya soalan kepada Cik Man. InsyaAllah Cik Man akan jawabkan di Suria. Okey, cantik. Tak apa, kita dengan anjing. Pelik sikit je. Tak apa, okey. Kan? Bukan je kita cakap dia pelat ke apa ke. Tapi pelat best tu, anjing pelat. Apa dah tu? Oh, Cik Man. Tak apa, kita kat Cik Man. Tengah live tu. Oh, lupa. Kau. Lupa nasib Tengah baik. live. Boleh pis Cik Man. Oh, Cik Man buat live. Selalu Cik Man lah. Itu hari pagi raya dia buat live tu. Pagi raya buat live. Pukul berapa 8 ni Cik Man? 8 9. Tengah bersiap Cik Man buat live. Orang tak solat, kita boleh makan masakan dia. Tak ada masalah. Kenapa? Tak ada, maknanya makan makanan orang yang tak solat, orang fasik. Makan Cik Man cakap betul-betul sebab hari tu saya makan yang Fizi masak tau. Macam mana lah? Saya boleh lah. boleh. Bukan Fizi ni lah. Fizi UPP. Kau busy kan tengah viral. Aku baru nak kata. Dia isu yang apa? Yang pasal mak tak ada syurga tu. Cik Man nak buat nak ulasan pasal tu. Boleh je kalau nak apa. Oh, menarik juga. Boleh. Boleh? Tak lagi? Tapi Syurga timbulkan. tu letak di bawah tapak kaki ibu. Habis tak ada ibu, tak ada syurga lah. Itu lah. Saya masa kecil. Ajak soalan pasal apa, Jak? Soalan simple lah. Yang tadi tu, guna duit tadi. Saya Ni masa lah, kita nak kecil. main balik boleh, guna duit raya. Saya dah main-main dari sini. Dapat duit raya banyak. buat duit pancai raya dengan anak mak. kan. Anak tu Buat apa? Buat pancai dengan mak tu arwah. Apa, jadi Dia kata bawa tapak kaki mak rumah ada dia. syurga. Itulah. Tapi kaki mak dia cagu je. Atau kita ni, saya Aku dengan tangan dia sebut juga. tapi daripada anak pertama. Cik Man. Saya adalah bagi anak-anak saya. Ayah Cik Man duduk kat mana? Ayah Cik Man. Ayah, rantau, Seremban, kampung. Mak dia duduk apa? Akak, anak beranak dia ramai ya. Saya pun bukan orang yang senang. 94. Sihat lagi Mak Bin Salah Lau. dah. Dia ialah nampaklah bujur jalan bongkok sikit. Nama Tapi dia maknanya Mak bolehlah jalan. Cuma kalau bawa dia pergi jalan-jalan tu, wheelchair lah. Arwah mak dulu 83 meninggal, 82. sakit. Sakit tu lah. Arwah Mak Cik Man. Siap-siap mandi pun semua beraja pun tu meninggal. Kuat Cepatlah lagi aku nak mandi. Suara dia kalau saya cakap telefon, macam orang tengah berkebun. Tapi dia terbaring dia. Cepatlah aku nak mandi. Kau dah berburak je kerja kau marah dekat akak kan. Dekat Nagori lah. 80 lebih tu panjang umur. Ayah Cik Man dah 90 panjang umur Cik Man. Ayah Cik Man. Lagi? Ada tu Cik Man Oh. punya tu. Cik Man sebab punchline jangan couple ya. Aku baru nak sebut. Aku tergelar. Awal-awal aku dah sedih baca ujung-ujung. Ayah jaga diri. Ayah jangan couple ya. Wajar tak? Kota. Oi, panjang umur 90 lebih. Doakanlah. Dah kuat lagi dia boleh jalan. Dia tak ada sebab dia pernah jatuh. Dia berjalan macam biasa je lah, bongkok sikit. Cik Man kena Dia ingat, boleh jalan lagi? orang tua ni Boleh? Oh. jangan bagi jatuh je. Yes. Kalau Setuju jatuh, sangat. Setuju Kalau sangat. patah, Mm.
arwah mak saya. Mm-mm. Tengah-tengah tak adalah sakit sangat. Masuk sakit kan. Jatuh sekali patah perut. Kan. Lepas patah efek macam-macam. Hmm. Doktor bercakap benda sama. Orang tua ni kau jangan bagi jatuh je. Jagalah. Jagalah. Kalau masa macam dia sakit tua pun jagalah dia. Jangan bagi jatuh. Jatuh sekali Enak mandi. untuk body tak kuat kan. Betul setuju. Mak pun macam tu juga pernah jatuh, abah pun itu pernah jatuh. Patah. Okay, jom. Dia Ini ada apa? Fizi. Soalan daripada Ajak. Ajak okey. Soalan Ajak dia. Inilah je. Tim Pagi Suria diwarnakan oleh 10 warna lip matte Betty dan Glow Glowing Beauty Skin cantik way. Follow Facebook dan Instagram Glow Glowing HQ atau dapatkan di semua toko jamu hari ini. Okay guys, kita ada Cik Man lagi sekarang ni kan? Ada. Cik Man ada dengan kita macam biasa hari Jumaat. Almost 2 years dah Cik Man dengan kita. Oh lah, dekat 2 tahun Cik Man. Ya Allah. Lama. Masa tu Ajak pun tak wujud lagi ya. Ya, betul lah. Masa tu kawan ajak. Rasa fikir aku. Aduh. Tapi tak apa Ajak, kau pun ada tugasnya di sini. Ada tugasnya. Membaca WhatsApp pendengar sudah hantar ni. Okey Cik Man, ini ada satu soalan ni Cik Man. Soalan ni agak rare juga ni. Dia kata selamat hari raya Cik Man. Saya Ijat. Saya ingin menanyakan Cik Man. Dia kata dia ada 5 orang anak dan dia bukanlah keluarga senang dia kata. Tapi duit raya anak-anak dia daripada anak yang pertama ada juga dia bagi pada anak dia untuk belanjakan. Tapi selebihnya diorang sendiri yang belanjakan untuk pembelanjaan diorang lah, family. Tapi kalau untuk ganti dia tak ingat 5 orang anak dia yang dia dah guna duit raya. Oh, lepas guna kena ganti punya. Tapi macam mana Cik Man tu? Banyak Fizi dia ganti. Dia maknanya yang mak ataupun ayah ni guna duit anak lah. Duit raya lah. Dia kata dia pun bukan daripada keluarga yang senang. Yalah betul lah. Ada beberapa perbahasan tentang hukum ibu dan ayah menggunakan duit raya anak lah. Dia ada pro kontra dekat situ. Sebab kita faham dalam dalam dalil-dalil yang tertentu mengatakan bahawa sebenarnya anak-anak tu harta kepada bapa. Anak tu sendiri harta kepada dia daripada benih keturunan ni kan. Jadi nak kata jangankan duit engkau tu harta aku. Maknanya bila harta ni boleh eksploitasi sesuka hatilah. Cuma disebabkan anak ni manusia maka dia ada hak dia sendiri yang Allah bagikan, maka dalam bab duit anak-anak ni ada dia punya border yang mak ayah kena tahulah. Maknanya tak boleh guna sebarangan kecuali setelah minta izin. Walaupun anak tu kecil lagi. Walaupun anak itu kecil. Cuma beberapa situasi yang boleh digunakan ialah duit tu digunakan untuk keperluan anak tu. Nak beli susu anak tu, memudahkan apa orang kata tindakan ibu bapa untuk mendidik anak. Cuma ada satu situasi yang tak patut ibu bapa guna ialah ambil duit anak untuk belanja anak yang lagi satu. Sebab itu akan menimbulkan kenapa bapa ambil duit Along nak belanja Angah pula, tak ada kena-mengena kan. So elakkan benda-benda yang ada unsur-unsur permusuhan. Tapi kalau atas persetujuan Atas persetujuan, itulah sebaik-baiknya anak kita kena faham itu mak ayah kita, kunci syurga kita. So tolak ansur dalam soal ni kan. Tapi kalau macam Fizi Ali ni beruntung Cik Man. Fizi Ali ni Cik Man tahu dia banyak apa sumber duit daripada yang anak dia tu. Anak dia. Lepas tu anak dia pula kalau ni daddy ambil duit Aminah 50. Aminah tak redha pun. Budak dia tu. duit tu dia bukannya belanja untuk Aminah. Betul. Dia pergi tukar sketing kereta. Fizi nak kena kecam lagi ni Fizi. Tunggu Aminah form 3 ni, tengoklah viral luahan seorang anak. Cik Man, Fizi sekarang tengah viral tau. Pasal dia ada cakap pasal syurga neraka Cik Man. Fizi ni teruk. Kejap lagi kita cerita pasal ni. Boleh? Tapi pendengar sudah juga boleh call kami lagi 0377242115. Okay, terus dengarkan Suria. Dah masuk ke PPN tu. Kita termasuk Pipin. Okay, jom. Kita mainkan sikit lagi ya. Gak punya ahlak. Ini upin-upin raya ke? Ya, ada. Aku pun sentap dia kata. Tak ada syurga. Patutlah orang marah pasal si Fizi. Mula aku tak faham. Tak, saya punya kena tag sampai ke Indon mana? Indonesia tag Fizi apa? Maknanya benda tu ialah Baguslah. Besar mana kita nak boleh bincangkan benda ni kan. Okey, jom. Tim Pagi Suria diwarnakan oleh 10 warna lip matte Betty dan Glow Glowing Beauty Skin cantik way. Follow Facebook dan Instagram Glow Glowing HQ atau dapatkan di semua toko jamu hari ini. Masih lagi bersama dengan tim Pagi Suria dan juga Cik Man. Ya, Tapi
sebelum kita terus lebih lanjut, Ji boleh tak minta lagu sedih sikit, Ji? Kau nak lagu sedih? Allah, sekarang ni Kenapa pula dia tu, minta. Sam? Aku sebenarnya hati aku tengah orang cakap tersinggung ni, ya. Kenapa ni? Jadi ala-ala aku nak tanya Cik Man. silakan. Cik Man, Ya saya. saya ni betul-betul terasa hati dengan Fizi, Cik Man. Kenapa pula? Yelah, kata-kata Fizi ni buat saya tergurih, Cik Man. Kau cakap apa ni Fizi? Dia cakap yang ni Cik Man. Yang mana? Yang mana? Ni. Mestilah. Syurga kan di bawah telapak kaki ibu. Kalau tak ada ibu, tak adalah syurga. Tu Cik Man. Ya Allah, deepnya. Cik Man pun terasa. Terasa sampai hati Fizi, Cik Man. Kesian si Upipin. Lagu sedih mana lagu sedih? Kalau Lagu macam sedih kena ada. Okey, silakan. dia cakap macam tu, ramai orang tersentak je. Saya tu. Dan yang sampai PC minta maaf lagi. Ya, saya sampai orang tag banyak betul Cik Man. Suara-suara lagi sedih. Jangan terkek. Kenapa ni Cik Man? Sampai ke Indonesia sana orang tag saya Cik Man. Nama- Apa salah saya? Ada jawapan tak pasal syurga mak semua? Dia okeylah. Kalau kita nak katakan daripada dulu kita selalu dengar hadis tentang orang kata syurga di bawah tapak al-jannah tahta aqdami ummahat. Syurga di bawah tapak kaki ibu. Hadis itu tidak sahih yang pertamanya. Okey. Hadis itu tidak sahih. Tapi di sana ada hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahawa ibu ni menjadi kunci kepada syurga. Makna daripada hadis ini sahih. Mak ayah kita memang pembawa kita ke syurga. Kalau kita taat dengan dia lah. Okey. Ada satu pemuda dia nak berjihad, minta izin dengan Nabi nak berjihad. Lepas tu Nabi kata, mak engkau ada lagi? Ada. Kau pergi jaga dia. Itu satu jihad dan syurga kau ada dekat sana. So maksudnya ada dalam hadis yang lain lah. Sedangkan lafaz yang tadi tidak sahih. Cuma kalau mak kita meninggal, itu bukan bermaksud syurga kita sudah hilang. Syurga kita masih ada lagi. Sebab hubungan antara anak dengan mak yang sudah meninggal, Nabi sebut dalam dalil, 3 benda yang takkan terputus. Antaranya ialah waladin soleh ya na'ulah. Doa daripada anak yang soleh. Jadi mak dah meninggal, anak soleh doa, masih still ada connection. Jadi jangan putus asa kepada anak-anak yang tak ada ibu, tak ada ayah, sebab anak yang soleh pasti akan mendoakan mereka dan anak itu akan dapat saham dan mak ayah insya-Allah akan mendapat saham di dalam kubur. Nampak. Cik Man jawab macam ni. Inilah bezanya perbualan orang dewasa dan budak-budak. Aku cakap tadi. Ini budak-budak betul tak Cik Man? Yelah, dia pakai logik lah. Dia pun mengikut. Tapi Cik Man saya macam sedih sikit lah Cik Man. Jap. Dalam kartun Upipin tu, budak Fizi tu, muka sebiji muka Fizi Ali. Adakah itu perangai sebenar Fizi Ali, Cik Aku Man? tak tahulah. Maknanya bila kita samakan muka dengan muka Fizi, kesudahnya budak tu kita marah sebab perangai Fizi yang sebenar. Aku yang kena nak Inilah saya. Kau jangan tengok cerita kartun yang sedih dah. Lepas ni jangan tengok Upin Ipin, tengok Fizi ni semua tak ya. Pergi tengok cerita kartun Pingu. Pingu tak ada dialog. Minggu tak ada borak pasal mak. Okeylah, jadi pendengar sudah boleh lagi tanya soalan. Call terus 0377242115. Terus dengarkan Suria. Pingu ni apa? Dia penguin. Oh, penguin. Satu penguin. Ya, Pip pingu. Macam tu je kartun dia. Kartun dia merapu je man, tapi orang layan. Yes, kartun dia. Sedap. Ada tu yang kartun yang comel tapi bunuh. Keluar jik mata. Oh, ada. Alah. Apa nama dia? Bukan, dia kartun. Soft apa? Dia kokor. Saya suka tengok ni Cik Man. Jap. Dia kalau yang baru Happy Tree Friend. Yes, itulah dia. Oh, itulah. Itu paling baru lah. Happy Tree Friend Satu bayar kartun tu. Kartun dia watak dia akan mati semua. Mati, mata terkeluar. Kat mana ada tu? Pecah perut. Tapi dia macam happy. Dia buat apa? Final Destination ke? Dia lebih kurang macam tu. Kau dengar muzik dia pun dah best tau. Muzik dia ceria gila. Kau buat alam lupa nasib baik. Tak mencarut, hampir nak mencarut dia ni. Kenapa? Fafau. Fafau! Jangan layan sangat diorang tu. Tak, Cik Man nak buat drama je sini. Papa, selamat hari raya. Kak Tipah! Ketipa. Kalau rindunya dekat Kak Tipah. Main kat Abang nak Abang mana? Abang Seh, Abang Jak ke Abang Meh? Nak mana? Meh. Lepas on air nanti jom breakfast. Dia kat mana? Kanal lah, nasi kandar lah. Ni Cik Man sekali jom. Cik Man Mana plan? Boleh. Cik Man ada apa Are lagi? you okay? Kan? Oi, okey. Ayo okey nak? Okey, Kenapa muka kau macam coki ni? Tak ada. Coki ni. Yang mana buat Tito? Okey, sarapan boleh? ML petang ke tanding? Oh, mana lawak? Ui, kau tak? Bukan ni. Mata level apa ni? Mata level marketing. je. Oh, main Mobile Legend. Oh, dia buka room. Oh, Mobile Legend. Awak buat live ke semua? Ni yang Ustaz cakap ni yang Cik Man cakap. Happy Tree Friend ni. Tu ah. Dengar Oh, muzik ya. dia Muzik dia happy je. 2 minit je.
Oh ni. Oh, aku tahu. Apa pernah Kau dengar? tak ini? Kau tengok. Kau tu tak nak tengok ni. Oh. Bahaya bagi anak-anak tengok ni. Anak-anak tak sesuai. Comel, lepas tu mata tu keluar, kepala potong. Macam tu Okey. Kemelan. Okey, share air dia, share air bagus. Amalan ni bagus lah, share air kan. air. No. Air dah habis pula. Gila. Alamak. Okey, angkat tangan. Tak ada apa. Kau bagi anak kau tengok ni. Otak. Kenapa? Lepas tu dia siam limau. Siram lima. Okey, lepas tu dia dah paku semua, tak jatuh lah konon eh. Betul. Dia comel. Okey. Kita buat limau. Lemon. Eh. Ada lagi. Ini best ni. Kita tengok okey. Budak-budak tengok kena. Set. Oi! Kena. Ya Ya Allah, mata dia. Ya Allah, budak-budak tengok ni kan dia korek mata adik-adik dia. Lepas tu dia korek mata adik dia tu dia buat apa? Tengok. Dia perah. Tapi seronok tu adalah, cuma mungkin dia boleh ganggu kita punya mental kan. Tak, kita macam orang besar kita fikirlah. Takkan kita buat sini budak-budak. Oh, minum pula tu. Tak sedap lah limau ni. Apa tujuan dia buat kartun macam ni ya? Ya Allah hai. Tak gula. Tak ais. Tu mata tu. Mata. Buat nenas saya. Musik dia. Bahaya kan? Ramai Oi. siapa orang tengok. 2012 aku pernah pergi show Dikir Barat kat Singapura, seluar pendek selipar Jepun. Nampak. Seluar pendek selipar Jepun pergi show Dikir Barat dekat Singapura zaman 2012. Pergi show. Show Dikir Barat. Dulu saya aktif je man Dikir Barat. Saya kalau ada melibatkan Dikir Barat wakil Malaysia saya dulu. Tahun 2010, 11, 12. Tak ada jauh pun. Batam, Indonesia, Singapura, Thailand lah saya dulu. Tengok lava si cacing. Happy Tree Friends. Selamat Hari Raya semua Amizol. Happy Tree Friends Adam. Sedap pula rempeyek tu. Ambil lah. Cakap. Toilet satu lagi Kita ada kapsul ke? Yes, ada Cik Man. Siapa tak Fira tak tangga? Tak, Kita semua cuti. Kita je ada sekarang. Tak payah bagi tahu dia orang Cik Man, nanti dia orang tengok. Kena bagi tahu sebenarnya supaya mak bapak. mak bapak ni lebih pantau. Budak-budak tak tengok lah Cik Man pagi ni. Sudahlah kau apa bila nak balik jalan kebun konon. Aku ada pun kau duduk sembang dekat rumah kau. Sibuklah kau. Siapa Cik Man? Tak ada dah. Budak kampung. Selamat Raya. Dia ini bukan rempeyek. Dia kacang lain rempeyek. Ni rempeyek apa lah? Rempeyek jagung. Kacang hijau. Apa jagung? Dia rempeyek. Dia bukan kacang yang coklat. Kacang apa tu? Ya. Sif, Fafau ni jadi ke tidak ni? Ke dia main-main? Betul tak rasa ni? Saya dengan ajak memang plan nak pergi Pergi satu tempat ni. tempat tapi Bila masa pula aku koyak hidung. Aku Ranger Sizo. Ni anak buah saya sekarang tengah gila tengok ni. Ini pun kena pantau anak kau sekejap. Apalah? Apa dia punya apa? Psycho tu benda ni. Apa ni? Apa bendanya? Tengok Freddy.
Five Nights at Freddy jump scare. Cik Man ni lain kartun ni. Dia tahu semua. Ya, bila. Bila orang layan. Tak ada. Anak buah kelam muda macam ni. Tengok terkejut ni. Tak psycho ni. Frido. Lepas tu aku tengok handphone dia. Ni, dia record muka dia. Dia buat sendiri. Dia bahayalah. Saya boleh tolong saya? Boleh? Transferkan duit boleh? Boleh. Jak, kau nak pergi mana, Jak? Ha? Nak pergi mana? Mana nak suruh saya transferkan duit? Hello, Assalamualaikum. Beg berpegang sini. Assalamualaikum. Salam, siapa tu? Man. Man, awak nak tanya soalan kepada Cik Man Ya, betul. Okey, sebelum tu boleh tak saya tahu dulu soalan awak berkenaan dengan apa? Tentang niat. Tentang? Tentang niat. Oh, kalau dipanjangkan sikit niat macam mana tu? Okey, macam ni. Nak tahu cerita ke? Tak, maksud... Macam ni, pasal itu hari, masa puasa. Dengar kat Suria ni, Cik Man ada orang tanya pasal niat tahu, betul? Okey, okey boleh. Boleh sekejap Kita jawab Boleh Cik Man? Okay. Boleh. Jom. Saya? Sekejap. Mari. Aku beli kek lumut ni. Nama abang Man tadi Man. Okey, Cik Man. Ada Cik Man, ada Man. Cantik. Aduh, sekejap dia hang sekejap Kek apa jak lumut? Lapis Sarawak. Macam kek lapis awak. Tim Pagi Suria diwarnakan oleh 10 warna lip matte Betty dan Glow Glowing Beauty Skin cantik weh. Follow Facebook dan Instagram Glow Glowing HQ atau dapatkan di semua toko jamu hari ini. Ada Is, ada Ja, ada Z dan ada Man. Nama pendek je kan. Okey, masih lagi kita di Pagi Suria ni. Korang kalau ada soalan-soalan boleh tanyakan dengan Cik Man. Dan Alright. sekarang ni kita ada pemanggil ni. Betul. Abang Man. Ya, Man saya. juga. Cik Man. Man. Salam. Salam. Selamat Raya. Okey, Abang Man ada apa soalan tu Abang Man boleh tanyakan pada P. Osman. Okey, macam ni, hari tu masa puasa ada dengar dekat Suria pasal orang tanya pasal niat nak tahu. Dia terlupa nak niat, betul kan? Cik Man cakap dia kalau dah nak niat nak bangun sahur tu dah kira niat, betul? Betul. Okey, contohlah ni kita pergi kepada solat pula. Orang tu dah tahu waktu tu waktu nak solat maghrib. Okey, jadinya dia terus dah ready, dah ambil uduk semua. Lepas tu dia terus angkat takbir. Maksudnya memang dia dah tahu dia nak naik maghrib. Dia tak betul-betul sebiji-sebiji sahaja aku tu. Macam tu. Oh, dia tak lafaz niat yang betul-betul tu. Macam mana boleh ke dia tu, Wan? Okey, dia tak dinafikan. Sebenarnya dalam masalah niat ini, terutamanya niat tentang solat ini ada perbahasan di kalangan ulama lah. Ada yang mensyaratkan niat itu mesti masuk dalam lafaz takbiratul ihram, Allahu Akbar itu. Selepas alif kita sebut Allah tu dan sebelum ra kita sebut akbar tu. Maknanya sepanjang lafaz itu kita mesti tahu apa benda yang kita nak solat, kita ta'yinkan, kita ta'arudkan. Maknanya kalau semayang apa ni zuhur, fardu ke dan seumpamanya sunat ataupun wajib. So kita faham apa yang kita. Dan ada sebahagian mengatakan sebenarnya perbuatan kita dah lepas ambil wuduk, ketika nak ambil wuduk, masuk pintu surau ataupun masjid, lepas tu melangkah ke arah imam, kita sentiasa berada dalam niat. Kita bukan mengigau. Kita tahu apa benda yang kita nak buat. Sebab itulah kita bertindak menuju ke arah imam. Dan kita pun tahu ada imam kat depan. Maknanya kita memang nak semayang jemaah. So ini ada dua situasi. Cuma dalam masyarakat kita ini memang kita kena letakkan niat itu dalam lafaz takbiratul ihram. Bukanlah maksudnya kita kena buat sahaja aku apa semua tu, tak. Dia lintasan dan kita faham apa benda yang kita nak buat, itu yang dimaksudkan dengan niat. Okey Man, dapat Man? Okey, baik. Alhamdulillah je. Terima kasih. Selamat Hari Raya Cik Man. Cik Man pula Man. Maksudnya Cik Man, kalau masa kita angkat takbir tu, kita lafaz niat sekali. Ya. Adakah lafaz niat tu kena sebiji? Tak, jadi niat ini tentang kefahaman. Apa yang kita tahu apa benda yang kita nak buat. Sebagaimana perbuatan-perbuatan lain nak memasak, nak basuh kain. Sebelum tu kan ada motivasi dengan niat. Dia boleh tak macam ini Cik Man? Contoh kita Allah, sambil kita Allah tengah panjang tu kan dalam hati kita saja aku. Itu yang kita salah faham kat situ. Maknanya seolah-olah kita ni macam robot dah ada setting. Sedangkan kita tahu okey, kita faham Allah, kita faham dah.
itu dengan kepahaman yang berterusan daripada sebelum angkat takbir sampailah ketika takbir, itulah niat. Nice. Okey. Maknanya memang kita dah tahu kita nak pergi sembahyang maghrib. Ya. Okey, cantik-cantik. Bila cerita pasal niat pun aku pun nak lebih mendalami lagi pasal niat kejap lagi ni. Nak tanya Cik Man. Benda ni penting Cik Man. Baik. Hidup atau mati je Man. Yalah. Okey, Ya, apa tu? Nak dapat cawangan kan? Gantung Oh, bukan kata dia. Kalau macam Fizi Cik Man itu salah. Itu tahu saya tak tahu cakap macam mana dia. Dia niat sembahyang Jumaat, tapi dia sembahyang hari Sabtu. Itu ajaran sesat lah tu. Aduh. Okey, jom. Ini kita Tapi time betul. Mas Fizi time tu memang tak lari lah time. Jap aku dah WhatsApp kau. Resip dia. Okey. Oh, okey. Alright, jom. Soalan nombor 1. Slownya. Soalan dari Fizi Cik Man, soalan pasal niat. Okey. Tim Pagi Suria diwarnakan oleh 10 warna lip matte Betty dan Glow Glowing Beauty Skin Cantik Way. Follow Facebook dan Instagram Glow Glowing HQ atau dapatkan di semua toko jamu hari ini. Okay guys, kita Master lagi ada Cik Man. Fizi dia sebenarnya dia berdebar sebab dia nak tanya satu soalan penting tu Cik Man. Apa ni soalan sab- tak niat pun nak buat dosa tu, dia buat je. Dia dengan Aduh. Hey guys, sedar tak sedar kan kita dah last dah bersama Cik Man dah ni. Ya, habis dah. Tak ada nonton soalan lain. Cik Man, Ya. mungkin Cik Man nak ucap selamat hari raya. Cik Man, tak sempat lagi nak dengar ucapan raya Cik Man. Silakan Cik Man. Itulah dulu di kalangan para sahabat Nabi, mereka saling menyebut bila bertemu taqabbalallahu minna wa minkum lah. Maksudnya semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kita semua. Cuma berkenaan dengan raya ni, orang masyarakat kita bila raya tu sebulan Syawal tu dia sambut raya lah dengan open house kalau tak PKP. Tapi sebenarnya raya ini berkenaan dengan hari sahaja. 1 Syawal sahaja hari raya. 2 Syawal sampai 30 itu bukan bulan raya, itu namanya bulan Syawal. So tak ada masalah pun, itu budaya kita lah. Jadi selamat hari raya kepada semua. Dan Cik Man mohon ampun dan maaf selama mendengar suara Cik Man ini mungkin ada yang tersilap, terkasar bahasa dan seumpamanya. InsyaAllah kita sentiasa terus berkongsi ilmu melalui Suria FM ini. Baik, Cik Man, alhamdulillah. sebelum Cik Man balik saya nak bagi pantun. Oh, pantun. Ada pantun jual saya. Kau Tak payah jual, bagi je. Kau nak muzik, aku bagi muzik. Boleh. Cik Man. Okay. Hidangkan bihun dan juga mie. Ui, sedap. Mie masam sebab terletak cuka. Okey. alah, kenapa Cik sedap? Man kan lebih senior daripada kami. Duit raya tak ada ke? Aduh. Takkan tahu aja. Nak reply ni. Mana aku tahu ni. Kalau senyum macam Dia dua Cik Man, reply dengan duit raya ataupun reply dengan pantun. Mana? Okey. Datang ke Suria menaiki kereta. Okey. Menaiki kereta, hati ceria. Sudah. Okey. Cik Man. Meminta-minta satu dosa. Okey. Seolah-olah
ingin menempah neraka. Okey, Cik Mat, bukan. Maksudnya, tak adalah kita duit raya tu baguslah. Cuma Cik Mat teringat satu hadis. Kan sekarang ni ada budaya tinggalkan nombor akaun. Dia tak ada kena-mengena dengan soalan Isel tadi lah. Sambung lagi lah topik ni. Okey. Habis dah. Kita sambung minggu depan lah. Okey, kita sambung minggu depan ya. Minggu depan insya-Allah jumpa dalam Jumaat pukul 8 bersama Cik Man. Alright, terus dengarkan Suria. Cik Man, kenapa Cik Man patut macam orang Indonesia? Cik Man, pasal tinggal nombor akaun tu. Nabi ada sebut. Okey dah. Ya, dalam. Hey, Sabar. bagus. Aku nak ni dah 5 minit tadi. 5 minit tu, Ustaz. Assalamualaikum Cik Man. Oi. Budak ni. Assalamualaikum Cik Man. Asyelamat. Dia punya tulis. Asyelamat. Asyelamat. Hari Raya. Asyalamat. CFM bukan Suria rokok. Kurang hajar Cik Man. Caption dia. Tak ada. Lepas tu kan dia orang pun sama menganjing aku. Tu aku tulis awal-awal. Meminta. Suria FM ya, bukan Suria rokok. Suria. Baru nampak. Meminta-minta. Tapi kalau orang yang isap rokok Suria Cik Man, orang yang boleh buat kawan. Sebab Sebab apa? Macam ya. kau ni. Pokok Suria baik Ustaz. Baik tu betul. Ada lagi Suria hitam. Kau pernah tengok je Suria hitam? Dah tak Suria ada sekarang. FM kalau KL Suria FM Suka kalau ni kalau 105.3. Doi ada. Bagi aku sekali. Talentin kan? Lain kan? Happy aku suka. Okey, jom kita buat. Pertama kita buat pasal ni dulu. Apa ya? Isi bunyi tadi tu. Back in. Baik. Boleh Cik Man Cik Man, saya tengok kat Twitter apa trend apa lah. Ada satu ni. Selamat Hari Raya boleh. Boleh lah kita buat kapsul. Okey. Okey. Itu adalah Dajjal punya. Dajjal punya ucapan ni dulu. Mana? Itu kita buat kapsul lah. Tapi ni kita buat yang isi ni dulu. Duit raya tu Back in. Siapa? Isi nak start dulu? Aku boleh start. Efek kunyah. Punya benda tu. Sebab kita macam meminta-minta pula macam tu. Dia tak minta. At least kita try. Bukan kat Syira je seorang. Aku try. Semua aku try. Tak Ada boleh Zafrin. lah. Oi, ada juga. Ada. Tak boleh lah. Aku tak pasti lah benda apa ni. Cik Man nak pinjam duit tertinggal ni nak beli apa gula sekilonya. Allah, tertinggal. Nanti Cik Man ganti balik. Kau nak pinjam pasal apa ni? Cik Man, kalau barang-barang masak jangan minta kita orang pergi minta dengan Sugu Pavitra. Dia lagi banyak barang-barang masak. Kita orang lagi penting Cik Man sekarang ni kita nak duit raya daripada artis ni. Kita tinggal nombor akaun Tak dekat boleh Twitter. kan? Korang ni dah melampau apa? Mana Melampau boleh apa? sampai macam tu? Siap tinggal nombor akaun pula ni. At least try Cik Man. Ya bukan kita Allah, curi. Cik Man teringat ada satu hadis tu Nabi kata ni hadis sahih Muslim ni. Siapa yang meminta-minta tanpa ada keperluan seolah-olah dia minta kepingan api neraka. Oh tu. Bukan maksudnya Cik Man nak menafikan sedekah. Kita nak bagi sedekah kat orang tak apa. Kita ni meminta tanpa keperluan. Sampai ke letak nombor akaun tu dah kira melampau dah. Tak boleh. Kalau kita letak nombor IC. Buat apa nombor isi? Tak ada kena mengena ajak oi. Aduh. Ajak tu dah dapat panas-panas tangan Cik Man. Terpecik kepingin neraka. Taklah aku dah di. Aku dah di. Minta lah. Kau ada nombor akaun tak? Meh bagi aku. Okey, cantik. Selamat Hari Raya tu. Selamat hari SH RXZMB. selamat hari SHR HRZMB. SHR selamat hari raya. Maaf Zahir MZ Selamat di Hari MZDB. Sekejap. Okey. SHR MZDB. Selamat Hari Raya. MZDB. Hari Raya. Maaf Zahir batin. Okey, boleh. Sambung Kau nak buat yang kependekan tu lah. betul. Ajak start kau ucap dulu kita orang Hey kawan-kawan. Ajak. HHRZDB lah. Maaf saya batin Say SHR MZDB minta maaf aku susun 10 jari Sekejap mak aku call. Hello Ibu SHR MZDB Bu. Aidilfitri ya Bu. Apa kau ni? KGKA.
Apa tu? KGKA. Apa tu? Kau gila ke apa? Jak, kau tak boleh ucap benda tu, Tak Jak. boleh Jak. Itu kan ada macam kata-kata lafaz kepada Dajjal ke apa macam tak silap aku baca. Itu Iya. adalah sikit sebanyak diri kau ni dah macam ke arah syaitan dah. Kau dah kurafat benda macam ni kau tahu tak? Betul ke apa kau cakap ni? Betul Iya. tak? Ini semua Haram kau tu. Haram Eh, je. apa kau bising-bising sebut huruf korang ni FUCK betul lah. Kau- apa salah faham? For you cinta ketat. Dah lama tak jumpa. Apalah kau ingat aku menjarut ke apa? Yang tu pun tak boleh sebut je. Tak, Cik Man. Kenapa dia cakap saya sebut tu HHRMZ ni? Salah. Cik Man ni lah. Tak boleh Cik Man benda tu Cik Man. Cik Man adalah jumpa sebelum ni kata benda tu maksud Dajjal. Sebenarnya tak ada pun maksud Dajjal. Cuma mungkin orang tu geram. Benda tu boleh mengelirukan orang. Itu aja. Kita kalau elok sebutlah. Macam lafaz salam. Kita jumpa Assalamualaikum. Tak ada pun kita sebut macam mana kita tulis. Assalamualaikum. Tak ada kan? Supaya orang tak keliru. Itu Maksudnya je. tak ada kena-mengena Dajjal lah. Tak ada kena-mengena pun. Orang tu saja sindir je. Pelik. Kau ni. Aduh, sorry lah Jak. Tersalah anggap pula kat kau. Jadi Fizi, Ha. aku nak ucapkan SHRMZDB Yeah. Susul 10 jari. Ise HRRMZDB. Tak nak, aku ada benda lain. Apa? Aku ada EECMDAD. Oh, panjang. Ada satu lagi. AA Cik Man tak ada rambut. Aku tak kena. Okey. Mulut jahat tapi hati baik. Ada ke istilah? Dia dah bersemangat dah. Mulut dia jahat tapi hati baik. Ada ke istilah ni? Mulut jahat hati baik. Okey. Istilah tu selalu orang guna begitulah. Mulut jahat Cik Man. Fizi ni mulut jahat Cik Man tapi hati baik. Yalah. Lepas tu mungkin kau boleh cakap macam tu ke siapa cakap atas aku macam betul kan. Alah Ji. Jap sekali. Alah Ji, nak segan apa? Kita tahu walaupun kau miskin, kau duduk je lah rumah bujang kita orang ni. Alah Ji, kita tak heran Ji. Walaupun muka kau hodoh, kau duduk je lah dengan orang handsome ni. Masuk je kat dapur kita orang ni memanglah tak ada apa-apa. Minta maaf Ji, aku mulut ni memang mulut aku macam nampak jahat. Tapi hati aku baik Ji. Aku tergamam sini. Kau ajak macam ni. Isi tak macam ni kot. Tapi ajak ni memang macam ni. Kan ada istilah mulut jahat hati baik. Ui, Betul tahu. ajak lah tu. Tapi tak boleh aku rasa. Kau mulut pun kena baik juga benda macam ni sebab kau boleh menyakitkan hati orang. Dia baik, hati dia jahat. Terbalik. Terbalik. Hati dia baik, mulut dia jahat. Tak boleh juga. Kadang kita kena jaga hati dan perasaan orang juga. Pernah dengar ke orang cakap macam tu? Alah, dia tu mulut je jahat, tapi hati dia baik. Cik Man. Apa dia? Ni kawan saya Fizi ni. Malah. Terasa hati pula Ya. dengan ajak. Ajak kan memang macam tu Cik Man. Tak je, masa Dia cakap mulut betul. dia jahat, hati Kalau dia dia baik. rasa dia tak ada kerja, tak ada duit, duduk je lah tumpang rumah bujang ni. Ajak tak boleh kelirukan orang. Sebab kita faham kaedah agama kata hati yang baik akan orang kata menyelahkan perbuatan yang baik, kemudian mulut yang baik, bahasa yang sebab tu Nabi kata man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat hendaklah dia berkata yang baik. Maknanya hati beriman tu hati, maka mulut kata baik ataupun dia diam. Jadi patutnya saya tak boleh cakap macam Ya, tu, ajak kelirukan orang lebih baik ajak jadi macam Fizi. Hati jahat, mulut pun jahat. Wah, Oh, double jadi Cik lagu kena. Saya kena cakap macam inilah. Ha. Fizi, tak apa. Allah belum bagi rezeki lagi. Buat masa ni kau duduklah dulu kat rumah aku. Lega sikit hati macam tu. Kalau macam tu fake pula je. Fake jangan, Fake fake pula. sangat. Aku memang jahat Kau keluar dari rumah aku sekarang. Okey. Kita datang rumah Cik Man, kita tapau makanan dia tapi jangan bagi tahu dia. Boleh? Assalamualaikum Cik Man. Ya, Waalaikumsalam. Sila masuk. Ya Allah. Kasut buka. Sam, tisu dia. Ada. Kuih batang buruk dia tu banyak. Kau ambil simpan Oh, sedapnya. Cik Man dah buruk. Oh, sedapnya. Apa macam bisik-bisik ada masalah ke? Tak ada. Air macam-macam air Cik Man buat. Kebetulan makan ni. Aku buat botol air ni. Air dia sedap ni. Kita sumbat sikit. Kira tu. Atas meja dia tu ada ni daging salai masak lemak. Cik Man masak sendiri tau. Jangan ambil daging je. Ambil pinggan ni sekali. Lawa. Cik Man Eh, balik dulu. Cik Man. balik dulu? Eh. Macam mana pula Cik Man rasa tadi ada 2 tong. Apa dekat tangan korang tu? La ilaha, kau pergi tapau aku buat open house betul tak? Apa? Tak ada Cik Man. Kan
sekarang ni ada SOP. Tak boleh makan kat kedai. Habis kau ingat aku ni kedai mamak ke apa? Tapi tak apalah. Dah nama pun open house. Apa salahnya kita bungkus makanan orang punya tuan rumah tu kan? Korang ni, Cik Man nak beritahu, rumah Cik Man korang buat macam ni tak apa tau, sebab kita rapat. Dah biasa dah perangai korang ni. Tapi rumah orang lain tak boleh. Sebab bila tuan rumah tu buat, orang kata apa, makan tu hanya di tempat ataupun di rumah ni, kejadian itu aja program itu. Tak boleh. Tapa-tapa tak boleh. Tak boleh selagi tak diizinkan tuan rumah, kita faham. Kalau dah macam tu 3-4 orang tapa, habis dah tak sempat orang lain datang. Oh, tak boleh lah. Maksudnya tapau tak boleh. Kita tukar cara lain. Okey, macam mana? Cik Man, batang buruk ni kita pinjam. Okey. Hukum menghias kubur. Ada pokok, ada kerusi, ada bumbung. Boleh. Dekat kubur dia letak plaster ceiling, Cik Man. Macam mana? Okey. Ini kita bincang lah berempat tu. Terus. Okey. Aku kadang-kadang pelik betul lah sekarang ni. Kenapa, Jadi Syed? trend ke apa? Itu sempatlah aku lalu dekat ni tanah perkuburan. Okey. Kat kawasan rumah aku tu, Cik Man kan. Ya, Saya tengok orang dah hias kubur cantik-cantik ni kenapa? Dia letak apa kat situ? Dia letak macam material macam plaster ceiling tu kan. Cik Man ada warna apa tu, saya? Putih. Lah, mati-mati Cik Man ingat rumah Fizi. Besar. Rumah saya tak kubur. Rumah saya sebelah kubur. Sebelah kubur. Besar memang besar. Ya ke? Siap macam ada color-color lagi Allah. dah. Rumah busy pula kalau Cik Man tengok biasa je. Kumpul lagi duduk. Tapi okey kot rasanya sebab kita nak galakkan orang datang Fizi, asalnya. kalau ikutkan sebenarnya memang Nabi larang membina kubur. tak boleh. Betul. Kita orang mati kita tanam itu penghormatan. Tapi bila kita bina tu seolah-olah macam ada unsur pemujaan. Kalau kita nak berbakti pada orang mati macam mak kita, arwah mak kita, waktu dia hidup dulu kita berbakti. Tapi bila dah meninggal kita kena ikut sunnah Nabi. Okey. Kalau macam tu, kalau kita tanam pokok ke dekat kubur boleh je tu? Yang tu sebahagiannya membenarkan, ada sebahagian yang lainnya pula mengatakan bimbang, menimbulkan fitnah, takut nanti kau orang datang fikir lain-lain. Pokok subur kat kubur dia, mesti dia ni seseorang yang mulia. So kena elakkan benda-benda ni. Elaklah. Padahal yang subur tanah kat situ kan. Kita salah faham. Macam itu kisah dia. Habis macam mana Cik Man kalau yang orang dah bina kubur-kubur tu, takkan kita nak kubur? Tak apalah, kita tak adalah ambil pendekatan kubur, cuma kita teruskan dakwah supaya nanti kubur-kubur akan datang tak macam tu. Faham. Tapi kalau boleh Cik Man tegur lah sikit perangai Fizi ni Cik Man. Kenapa pula? Sebab dia kan suka selfie. Kadang-kadang dia selfie kat kubur cantik Cik Man. Macam mana Cik Man? Yelah, dia pun dah tahu dah, dia pun tak berapa lama lagi. Aduh, aku je kena. Aku nak masuk itu kubur Cina. Tak boleh. Tahnik rasa pernah buat dah kot. Kau nak buat lagi sekali? Tahnik. Tahnik. Boleh je, kita buat je. Buat ya. Jap. Ji, Ya. itu anak Isai tu nak tahnik kan tu tapi tak ada benda-benda mana. Rumah kau ada strawberry ke? Strawberry mana boleh. Tahnik ni kena pakai macam kurma kan. Pakai buah lah. Manggis ada manggis. Kau ni mentang-mentang anak aku. Kau buat sambil level je. Kau pagi cari manggis lah cari tu. Cuba anak kau kau tak buat macam ni. Ni lah aku pakai benda ni manis juga. Apa dia? Kuih akuk. Kuih akuk. Kau nak tahnik anak aku dengan kuih akuk. Aku tahnik kau kan? At least Kelantan. Ini bukan soal Kelantan je. Ini bukan konten kau tahu tak? Tapi tu pakai apa sebenarnya? Kita dah tak ada buah ni. Kurma semua tak ada. Dah benda manis lagi. Cik Man, macam mana Cik Man? Tahnik ni Cik Man. Cik Man ada yogurtnya. Tahnik ni sebenarnya masa mula-mula budak tu tak masuk apa-apa. Ini anak isi ni dah makan gulai, lemak apa semua ni kan. Tapi tak apalah, untuk berkat tak apalah. Sebab tahnik ni asalnya untuk buka mulut. Nak biasakan budak tu, Nabi dulu dengan kurma. Sekarang ni kalau tak ada kurma, benda-benda manis, tak ada masalah apa-apa, makanan pun boleh. Tapi cara sebenarnya macam mana Cik Man bagi sebiji kurma tu macam mana? Tak adalah, cukik mati budak tu. Maksudnya kita sendiri kupat kecil. Lepas tu dia punya rasa tu lekatkan dekat langit-langit supaya budak tu dia macam dia buka mulut dia. Macam ayah saya cakap, mula kalau nak buat tu kan, tahnik tu kan, boleh tak macam kita kemam-kemam sikit daripada mulut kita? Boleh. Anak Boleh, tak ada masalah. Tapi jangan ambil selalu je takut anak kau pensan ni. Sebab mulut kau ni aku tahu macam mana. Betul lah. Kau pun tahu lah Ji, mulut kau. Apa hukum niat sedekah? Dia niat nak sedekah RM5 tapi ada duit RM50. Boleh ke dia ambil baki RM45? Boleh. Boleh. Mana dia korek tabung tu dia ambil baki? Macam tu lah. Bukan. Mungkin orang tu dia orang susah. Tapi dia ada RM50. Dia nampak pula lagi orang susah. Tapi dia nak guna RM40. RM5 nak bagi kau. Macam mana ni? Okey, cerita ni kau jadi susah ya. Okey. Kau jadi susah. Betul. Cik Dia sama. Semangat tak? Aku suka dia semangat. Cik Napi. Alhamdulillah
kita tengok Cik Napi sekarang ni pun dah makin sihat kita pindah kita pindah. Tak apa. Tak apa, kita pindah. Saya bantu. Tak apa Ustaz. Tak apa, saya bantu. Okey. Saya nak tengok semua sihat walafiat. Ingat kalau kita sihat kita boleh beribadah. Allah sayang Alhamdulillah. Ustaz. Ustaz tidur ke? Sorry. Ustaz tidur nama saya. Ni, ajak saya nak bagi sedikitlah sedekah dekat awak. Alhamdulillah. Jap. Saya cameraman. Tapi gambar okey. Duit saya tadi Ya ni 50 dulu. tak apa, Boleh ke? Ustaz? ni ajak ni untuk awak. Oh, terima kasih. Terima kasih RM50 ni. Saya nak balance 45. Saya nak balance saya sedekah RM5 je. Allah sayang kalau bagi balance ni. Kenapa macam tu? Ada ke orang sedekah RM5 lepas tu ambil balik RM45? Jangan tangking saya ustaz. Oh, Sama-sama. ada ke orang ambil balik RM45? Kejap. Kenapa Pihak Azman kat sini? Hai, Dia pergi bantu juga. Cik Man pun sebenarnya itulah. Tapi kenapa ni korang ni macam nak menarik-narik duit ni apa semua ni? Tak, macam ni biasa cerita Cik Man. Ustaz yang ini nak dermakan. Dia punya niat dia RM5 je. Sebelum tu saya nak kenalkan nama. Saya Ustaz Dengkur. Okey, Ustaz Dengkur ni. Ya. Dia punya niat nak Macam-macam dermakan RM5. Jadi tak ada duit kecil. Dia minta lah yang bakal bagi derma, minta dapat derma tu, baki balik RM45. Jadi boleh ke cerita Cik Man? Baguslah ustaz nak apa orang kata nak menderma tu baguslah. Cuma mungkin juga ada keperluan daripada pihak ustaz sendiri. Ustaz Jadi Dengkur? Ustaz sendiri nak derma pada jumlah yang dia mampu lah. Ya. Tak ada masalah lah. Cuma bagi balance balik tu pun tak ada masalah. Bukanlah kita nak kata tamak. Kebetulan pula dia tak ada duit pecah. Sebab setiap amalan tu bergantung pada niat masing-masing. Tapi Cik Man, tapi Ustaz, Lemut. sorry, watak orang susah. So, tapi Ustaz, macam mana pula kalau RM50 tu masuk dalam tabung? 50. Kalau dia sedekah pada orang, nak balik RM45, orang boleh bagi. Tapi kalau dalam tabung macam mana Cik Man? Itulah yang kadang-kadang dia menguji kita punya keikhlasan tu. Kita pandai-pandai lah. Kalau kita rasa kita sangat-sangat memerlukan, mungkin kita boleh tangguhkan sedekah dan seumpama. Ataupun kalau kita yakin dengan balasan yang orang kata berganda tu, kita sedekahkan saja 50. Bukanlah korek cari RM45. Taklah, takut nanti benda tu boleh menimbulkan fitnah. Faham. Jadi memandangkan kita dah ada ustaz yang sebenar, saya bagi tahulah saya siapa. Saya minta maaf, saya bukan ustaz. Saya restart. Restart kopi. Baru mula. Sama-sama susah. Patutlah RM45 balik. Janji ada start dekat dengan ustaz. Siapa memang manggil tu keluar? Tahu tadi. Biar. Ya. Hukum jual beli Al-Quran dan penghantaran Al-Quran melalui pos. Ada? Boleh? Pos Al-Quran. Boleh? Ada? Bagus Cik Man buat dekat apa non-Muslim itu. Post. Dia nak Quran. Boleh? Tapi orang kena tahu dalam tu Macam Quran. mana kan? Yelah itu itu pandai-pandai lah. Tapi kalau orang tu tak tahu tak apa. Restart. Okey. Cik Man buat lah. Okey, jom. Boleh lah cakap kawan kita duduk luar negara. Nak Al-Quran. Kau tolong postkan. Kita postkan lah. Boleh. Ji, Sam. Ya. Kau tolong postkan kat kawan aku ni Quran ni. Kau kat mana? Ini Quran yang senang ni, yang boleh baca, ada terjemahan sendiri ni, dia ajar-ajar ni. Yelah. Kau postkan. Sekejap sabar. Member kau kat mana? Kau setakat kat KL ni. Semua kita boleh hantar. Memang aku kat Finland. Oh, Finland. Kau minta maaf ajak jauh-jauh aku tak berani Kenapa? Yelah ni Al-Quran kot. Ya. Kita tak tahu macam mana kau orang terpijak ke terpegang tercampak ke je. Tolong je bercakap tu biar ada iman sikit. Betul je. Kita tak nak bersubahat lah macam ni je. Dosa Kau tau. tahu tak, dia tu dia nak belajar pasal Quran. Sebab tu lah aku nak hantar juga. Aku nak pergi Finland mana boleh PKP. Masalahnya tahu niat kau dah bagus. Betul. Tapi kita tak boleh hantar Quran pakai pos. Dah tu hantar novel je lah di hadapan pulau. Sama saya. Lain tak boleh. Kau ada makan tadi Ada. Apa? Aku bukan Grab, aku ni Sengaja nak lepak burak dengan korang. Allah. Alah-alah Cik Man ada. Ajak ni Cik Man. Kawan dia kat Finland. Dia nak kirim kat Al-Quran. Jadi ajak nak post. Tak boleh kan Cik Man kan? Post. Cik Man cakap tak boleh. Aku belum jawab lagi. Baguslah ajak. Tujuan ajak ni nak berdakwah, nak bagi faham dia sebenarnya tentang pos Quran ni. Ramai dah buat dah. Sebab dengan cara itu kita dapat menyebarkan dakwah kita. Cuma bukanlah ditanggung satu dosa ke atas kita apa-apa yang berlaku tu. Sebab kita dah buat sebaik yang mungkin. Kalau tak melalui pos ni, Quran tak boleh tersebar ke seluruh alam. Dan
tidak boleh dakwah. Sama ada dalam bentuk yang paling proper kita buat ke letak kotak ke ataupun dalam jet peribadi ke, Quran tu tetap diletak satu kotak, orang mengangkatnya mungkin terdedah kepada kita pun tak perasan. So benda-benda yang tak sengaja ni tidaklah dihukumkan sebagai dosa. Allah tahu Maksudnya niat. boleh lah cerita Cik Boleh Man. sebenarnya. Aku Ah, dah kita cakap buat terbaik boleh, mungkin. kau tak percaya Fizi. Hey! Kau boleh, aku cakap tadi kan. Tadi kau geng Ajak aku. kau tukarlah bagi Quran tu ke Finland. Bagi pada si Sam macam tak ada hidayahnya. Cantik. Hukum menyembelih haiwan menggunakan mesin. Pakai siapa gergaji? Sensor. Ada yang Ataupun pisau yang Swiss tu kan. Dia pakai keren-keren. saya ada tengok hari tu lembu. Mesin lembu ni dia nak sembelih dia jalan. Tapi boleh lah. Berhenti. Boleh. Besi tu rapat dia. Lembu tak boleh gerak. Lepas tu benda tu terbalikkan dia. Pusing kaki dia kata. Rasa dia tak Tak boleh kan itu? Boleh. Dia tak Boleh. tahu lah. Boleh. Boleh. Masa orang sembelih tu mesti Yes, kena butak. yes. Tu kan. Betul, betul. Cik Man pernah jelas dekat Suria dulu. Tak payah ikat. Kita seksa dia. Tak adalah. Alah Bagi orang kami Melayu kalau tak ikat, kau pijak lagi Fizi. Orang kampung satu kampung pijak lembu tu. Sudah mati kena pijak, bukan mati kena sembelih. Very best. Okey. MS lah sini tolong aku. Ambil apa potong lembu ni, kita nak sembelih lembu ni. Oi, Kau kita. ni saja semenjak kaya kau dah berubah banyak aja. Kenapa? Kau kaya kau riak kau beli mesin besar-besar macam ni. Ni mesin apa cuba Ha. kau beritahu aku. Mesin ni lah mesin sembelih lembu. Takkan nak sembelih lembu pakai pisau. Sembelih menggunakan mesin haram. Mana boleh? Apa benda pula tak boleh? Mesin-mesin ni aku buat basuh baju je kat rumah. Jak, kita kena tertib kalau kita nak sembelih. Kita Kau kena nak pisau. mengamuk jangan campur iPhone boleh tak? WhatsApp iPhone studio. Aku geram. Ni mana dia belajar ni? Aku suruh lembu tu datang kat mesin tu, aku ikat dia mesin tu semua auto pusing pisau Ya dia. Allah. Dah lah menyeksa pakai mesin. Munafik. Kau memang kau pakai mesin, kau memang kaki mesin. Ajak. Ya, Cik Man. Sorry Cik Man. Cik Man macam ni blender dekat rumah dah rosak. Jadi Cik Man nampak mesin ni boleh blender cili ke? Boleh. Cik Man, Man, mesin sebesar-besar alam ni takkan nak blender cili. Mesin apa ni? Pakai mesin lah. Cili ini lain. sembelih lembu Cik Man. Oh, Alhamdulillah. Bagus ajak memudahkan kerja umat Islam. Kenapa je bukan tak boleh ke kita sembelih kena ada pisau. Yelah, kena sebenarnya elok-elok. kalau tempat kita ni begitulah budayanya. Cuma ada setengah tempat ataupun perusahaan yang orang kata nak sembelih lembu tu, diorang buat satu mesin tau. Sebab sekarang ni dah moden. Jadi mungkin diorang boleh buat serentak dalam 10 ekor lembu contohnya lah. Cuma syaratnya mesti dengan apa ni pisau, dengan alat yang tajam. Dan mesti dikendalikan oleh manusia yang Muslim. Dengan niat korban, dia tekan Swiss, semua bergerak serentak. Dan confirm dia punya ketepatan itu memutuskan ketiga-tiga urat tu. Maknanya orang juga yang buat. Sama macam hukum sembelih. Walaupun mesin. Walaupun mesin. Orang cakap dia tak boleh. Macam mana Cik Man boleh tahu semua ni? Sebab dia supplier barang-barang mesin ni. Itu mesin ada rosak kah? Tak ada masalah. Sesuai lah. Tak, bila supply dia memang jadi lain. Pelat. Pelat tu pelat. Okey. Pelaya. Hukum orang Islam bekerja untuk menguruskan mayat dekat Islam. Boleh. Boleh. Orang Islam uruskan mayat orang bukan Islam. Orang Islam uruskan mayat orang Islam. Boleh tak? Ni. Ni dia kata kat sini dia punya Cakap contoh. dia, kita jumpa orang insiden. Tak boleh, ni Cina ni. Boleh. Pada benda yang boleh je lah mandi semua. Islam ni. Islam. Sabar. Dia punya Semangat Aku suka. Okey, saya ambil mood ni Ajak Fizi. Cepat datang ke jalan depan ya. Cepat ni. Dekat depan depan ni. Siapa kemalangan tu? Tak tahu aku, ya Allah, aku rasa macam dah tak ada ni. Sebab tadi dia menggelopor, lepas tu kop hilang. Weh, kau tengok. Angkatlah lekan. Pergilah Rasif. Jajak aku. Alamak. Kenapa? Yang meninggal ni bukan Islam ni. Kita tak boleh uruskan ni. Sebab ini bukan Islam, kita tak boleh uruskan. Aku setuju juga benda macam tu kan. Tapi takkan nak biarkan dia macam ni aja weh. Macam kesian pula. Tapi ialah kita tak boleh. Jangan dekat. Jom. Pimpin, korang buat apa ni tepi jalan tu? Cik Man, jangan jerit, nanti orang mati tu sedar. La ilaha illallah. Siapa yang mati ni? Ada orang insiden Cik Man. Habis kenapa korang tengok pergilah angkat dia masuk dalam kereta hantar hospital? Tak boleh, Cik Man. Tak boleh. Kenapa? Bukan Islam. Astaghfirullahalazim. Apa masalah korang ni nak membantu manusia ni melewati sempadan agama tu tak? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bantu-membantu dalam urusan baik dan takwa. Laki bagus. Angkat dia. Okeylah, kita angkat.
Sekejap aku nak selak buka helmet. Cik Man. Yang Ha? cakap tadi siapa? Alamak. Bukan Cik Man, bukan Cik Man. Acong, muka lebih kurang. Okey. Salah. Hukum menggunakan duit suami tanpa pengetahuan. Nah, kita buat ni lah. Ajak Ajak ke, tak kisah apa ni cakap. Mengadu kat kita orang lah. Minta maaf aku dah tahu mak kau pagi ni. Kenapa ni, Jak? Tak, aku Kundang geram datang hari ni ni, kundang ni. Tak, semalam aku cucuk duit 200. Tiba-tiba hari ni aku nak pergi kerja, aku tengok duit dalam beg duit aku tinggal 50. Uish, ada toyol ke mak kau? Aku tahulah mesti bini aku yang ambil. Tapi aku diam lah, aku malas nak cakap kan. Lepas tu aku cucuk lagi 300. Aku balik lagi, tiba-tiba duit aku hilang lagi. Tengok ada dalam lebih kurang tinggal RM50 je. Dia ambil pula 200 setengah. Jak, sebelum tu dia ambil ni, kau tahu tak? Aku tak tahu. Dia tak Tapi bagi bila tahu aku kau? tanya, dia cakap beli susu. Tapi memang aku nampak lah susu. Bini kau ni tu tak benda macam tu main ambil itu haram tu tak? Betul. Apa perkataan suami pula tu? Haram. Apa benda ni? Apa yang korang bising haram-haram si Fizi ni? Tak ada ajak isteri dia ambil duit ajak ni tanpa pengetahuan dia. Haram Cik Man, tak jangan. boleh kan? Cik Man pernah kongsi benda ni dalam orang kata post. Sebelum ni pun ramai yang DM Cik Man bini tentang orang kata isteri dia sangat kedekut tak bagi nafkah. Zaman Nabi dulu berlaku isteri macam tu. Nabi kata boleh ambil senyap-senyap tanpa pengetahuan suami, tanpa izin, sekadar yang kau mampu. Sebab duit nafkah untuk makan suami dia. Banyak DM Cik Man balas. Saya tu ada seorang tu Cik Man tak ingat ada siapa isteri. Syakila Khori. Oh, dah dia bagi tahu lagi ke? Ya Allah. Kenapa tanya apa? Dia tanya pasal ni lah. Kau bini kau gitu Lepas tu Cik Man dah reply apa lagi? Cik Man reply lah. Dah tahu Fizi macam tu. Tak kerti lagi. Okey, ni best cerita ni. Last hukum tawar-menawar dalam jual beli. Penat hari ni. All out. Tawar-menawar. Mari masuk be. Gojo kita Okey, Jual kita. Lu jual, aku jual. Okey. Bang, masuk bang. Tengok kereta. Bebel tadi best dah. Be, masuk be. Tengok kereta ada semua tengok. Cantiknya Ji. Ni kereta apa ni, gambar kuda depan ni? Oh, ini memang kereta baru. Kita apa ni best? Kudring nama dia. Kudring. Bang, ni berapa ni bang? Harga dia. Ni. Ginilah, sebab ni kereta ni produk Malaysia. Produk Malaysia. Abang kalau jual produk Malaysia. Bukan 100,000, bukan 80,000. Hari ni kita sekecil banyak 65,000 sebutir kereta. Siap. 65. 65,000. Jap. Try minta diskaun lagi lah. Okey bang. Kurang lagi. Macam mana kalau kita pergi 30? Banyak. Bang, saya try buat sunnah Nabi bang, minta kurang bang. Macam mana Tawar-menawar kan kalau 30 bang? boleh. Tapi tak logik sangat tawar-menawar awak ni daripada 65 pergi 30. Baik minta RM10. Tak, saya bukan minta 30k bang. Ada? Saya minta RM30 sekilo. Kita pakai kilo boleh bang? Saya rasa awak berdua ni dah salah guna ni cara Islam ni. Memanglah kita Abang Islam kan? Islam. Kita tahu menawar. Tak. Amalan Islam kan. Kejaplah saya tanya bos saya lah. Tanya. Bos! Gapo dia? Oi! Sorry, ni bos saya Cina Kelantan. Okey. Oh, ni macam ni kereta nak RM5,000 nak beli ni RM30,000 nak bos. Mati. Cik Man. Yo. Cik Man Takkan tadi tak boleh buat. gurau je Cik Man ni. Saya ajak dengan Fizi. Kita borak pasal tawar-menawar. Boleh ke Cik Man tawar-menawar? Dia tawar-menawar ni sebenarnya ialah dalam jual beli. Dalam Quran Allah kata Allah menghalalkan jual beli, halallahul bai' wa harrama riba, dan mengharamkan riba. Jadi dalam urusan jual beli itu tak ada masalah lah nak letak harga berapa. Contohnya pihak penjual dia nak untung, tak ada masalah. Itu bukan riba. Cuma jangan untung yang melampaui batas menzalimi pembeli. Dan pembeli boleh tawar-menawar. Tapi janganlah tak masuk akal beli kereta RM10 sekilo sampai dah menyusahkan kepada perniagaan. So win-win situation lah. Tak Tapi ada memang dibenarkan lah tawar-menawar ni kan. boleh dibenarkan dalam orang kata masuk akal. Okey. Beh, tadi 65 Saya tawar jadi 70 boleh beh? Ush. Itu naik bukan tu. Tak apa. Itu aku nak gitu boleh tak? Kenapa? Boleh. Kalau gitu saya jadi beh beli 3. Orang Kelantan. Orang Kelantan. Kelantan ambil saja. Saya kita apa ambil saja. Kalau korang berdua ni masuk Maharaja ni. Tak masak sebab dia orang ni otak dia link sekali tau. Kenapa berdua? Kenapa tak bertiga? Tak, Ji. Tak Fizi. Kau je. Sekali. Takkan nak tengok aku yang share je kena kecam. Aku ada seorang yang boleh ganti yang nombor 3 tu. Guys, aku pergi meeting sekejap Okay. Cik Man, tengoklah drama saya Cik Man, Nasi Kerabu untuk Cik Abel. Guys, jangan lupa tengok Nasi Kerabu untuk Cik Abel setiap Isnin sampai Jumaat 7 malam. TV
3 lah Cik Man. Tiga. Saya berlakon drama Weh, buku 7 Cik Itu Man. bila shoot? Akasia tu Bila shoot? Sial. Bulan 11, bulan 12. Sepatutnya untuk slot lain. Tapi saya betul kejut. Nasi kerabu. Untuk Cik Abe. Siapa heroin? Elisha Sanda, adik Fasha Sanda. Oh, Hero dia Izu Islam. Jangan kau bimbang. Best. Lama trending Cik Man setiap hari. mana? Ada cakap kat situ. Best. Tanya apa pendapat korang cerita Isel tu? Okey, siapa tengok nasi kerabu untuk Cik Abe bagi respon sikit? Ada. Apa pendapat korang? Best tak cerita tu? Sebab Isel lah, biasanya mok. Cik Man biasanya slot Akasia tu cerita cinta, cerita bisnes, tiba-tiba cerita yang macam agak pelik sikit ni. Cerita kelakar-kelakar. Pengen. Orang memang cari Pengen lah rindu. Lain. Oh, Akasia kan? Ha. Kenapa Cik Man punya Best. komen naik satu-satu ni Cik Man? Tak, dia banyak. Tak tahu IG apa masalah, tiba-tiba tak satu. Best lah cerita. Hari ni tak makan Maggi kerja perut Osman. Jadi saya kemah-kemah. Dia tengok. Dia orang tengok nasi kerabu Nasi kerabu untuk Cik Abe. Cik Man tengok dekat YouTube ada. Saya Saya jadi layan. Saya masa syuting tak faham sangat cerita macam mana sebab saya pergi buat scene saya Bagi je. kita sinai lah. Kita Scene tahu kita, scene kita je. Jadi bila dah tengok ni sedap layan. Best gila. Okey, terima kasih. Jadi jangan lupa pukul berapa saya? 7 malam. 7 malam, jangan lupa tutup TV3, buka apa ni? Buka TV3 untuk menyaksikan nasi kerabu Untuk Cik Abe. untuk Cik Abe. Alright. Ataupun NKUCA. Isai minat adik Izu Adik Izu. dalam cerita. Dalam cerita tu. Adik Izu ni adik Ira Syazira. Ira Syazira. Orang tengok cerita kau saya bagus lah orang ni. Ya. Panjang ni. Oh, Fizi habis dah. Habis Cik Man, habis. Terima kasih Cik Man. Cik Man. Ya. Macam mana kalau kita baca surah kalau dalam solat? Lepas tu tengok baca-baca kita terlupa. Katalah surah tu macam dalam 19 ayat, tapi ayat ke-17 tu kita terlupa. Amin tu Kita berhenti duduk ingat.